Tapi sahabat-sahabat lain mula membimbangi keselamatan Mus'ab. Kenapa? Sebab dalam dunia ni tiada sesuatu pun yang ditakuti oleh Mus'ab kecuali hanya seorang. Siapa dia? Ibu dia, Khunnas binti Malik. Seorang perempuan yang teguh dan tetap pendirian, tiada kompromi. A kata dia adalah A, Z kata dia adalah Z. Sebab tu Mus'ab pernah menyebut, kalaulah sekiranya sekumpulan manusia yang ramai daripada penduduk Mekah datang menyerang aku dan mereka mencampurkan bilangan mereka dengan berhala-berhala yang mereka sembah, campur pula dengan debu-debu dan pasir di bumi Mekah sehingga membentuk satu pasukan yang kuat datang nak serang aku, ini aku anggap perkara yang enteng dan mudah. Tengok apa kata Mus'ab. Kalau mari satu gerombolan penduduk Mekah ramai nak serang dia, campur dengan berhala-berhala yang banyak tu, nak serang dia, campur dengan pasir-pasir yang ada, ramai nak abad. Mari nak serang dia, mudah, enteng. Tapi kalau dengan mak aku, ni pusing. Ni yang risau ni. Sebab mak dia jenis keras dan antara orang yang kuat menentang dakwah Nabi. Atas dasar tersebut dia bertemu dengan Rasulullah dan sahabat lain secara sembunyi-sembunyi. Harapan dia agar benda ni tidak dapat dikesan dan diketahui oleh ibu dia. Bila lama berlangsung, akhirnya begitulah rahsia di bumi Mekah ni pasti akan terbongkar. Satu hari ada seorang lelaki, nama dia Uthman bin Talha. Dua kali dia terserempak dengan Mus'ab. Pertama kali dia nampak Mus'ab dengan seorang sahabat Nabi masuk dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pelik ni. Ni anak Khunnas binti Malik ni tiba-tiba dengan sahabat Muhammad masuk rumah Al-Arqam. Dia biarkan dulu. Selang tempoh yang lain, kali kedua dia nampak Mus'ab sedang bersolat. Tak boleh jadi ni, kena bagi tahu dekat mak dia. Lalu Uthman bin Talha mengabarkan berita tu setelah ada jaminan berita ni confirm pasti. Bila saja khabar dekat mak dia Khunnas, lagu mana mak dia? Meletup ada orang tua tu. Jadi apa yang berlaku, dia tak bagi anak dia keluar selepas peristiwa tersebut. Lalu dia panggil pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Kerana hubungan dia dengan pembesar Quraisy amat rapat. Kerana apa? Kerana salah satu rumah sebagai tempat pertemuan pembesar-pembesar Quraisy adalah rumah dia. Tempat meraihkan tetamu-tetamu yang datang daripada luar pun rumah dia. Jadi panggil orang-orang tua ni semata-mata nak suruh pujuk, nak suruh take over balik akidah dan kepercayaan yang Muhammad bagi tahu kat anak dia ni. Kamu sebagai orang-orang tua ni ada pengalaman ni, anak aku ada masalah sikit, terpengaruh dengan ajaran Muhammad. Jadi tolonglah bagi nasihat sikit kat dia. Jadi orang-orang tua ni bagi nasihat lah. Jangan dengar cakap Muhammad, tinggalkan ajaran Muhammad, jangan pi lagi tempat Muhammad, jangan berkawan dengan sahabat-sahabat Muhammad, macam-macam. Tapi tak jalan. Lalu dengan beraninya dia membacakan ayat-ayat Al-Quran depan mak dia dengan pakcik-pakcik tadi. Dengan berani dan yakin. Mak dia nak marah ni sampai hayun tangan, nak tampak dia. Tapi nasib baik sempat berhenti, tak jadi tampak muka anak dia. Sebab dia anak tunggal satu-satunya. Nak marah. Lalu mak dia pujuk dia. Dan mak dia bagi satu bentuk ugutan. Apa dia? Wahai Mus'ab, sekiranya kamu tak menukar akidah dan ajaran yang diajar oleh Muhammad kembali seperti biasa, nescaya
harta-harta yang diwariskan oleh bapakmu kepada kamu akan jadi milik mak. Tak jadi dah milik kamu, semua akan bertukar jadi hak milik kepada ibu dia. Mus'ab kata tak apalah, kalau mak nak semua harta tu ambil lah, jangan sampai Muhammad hilang dalam kehidupan saya. Tegas. Mak dia ulang lagi dengan ugutan kali kedua. Last kali dia pun tension dah kot. Dia pi dekat mak dia, dia bisikkan sesuatu di telinga ibunya. Apa dia? Wahai ibuku, andainya ibu dikurniakan 1000 nyawa. Maksudnya kalau mak mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Suruh saya tukar agama dan akidah ni, sesekali saya tidak akan pernah menukarnya. Mak dia tak boleh nak buat apa. Last kali heret dia pi satu bilik kecil, dia dikurung dalam bilik tu, tak boleh keluar. Ada pengawal yang khusus untuk jaga. Dia hanya boleh keluar dua keadaan. Satu ketika time nak makan, yang kedua time dia nak menguruskan diri. Maksudnya nak kencing dengan nak berak, bolehlah buka kunci, orang iring, pi selesai masuk, kunci balik. Tiba-tiba dalam keadaan dia duduk tu, ada kod sahabat-sahabat dia yang menyampaikan berita bahawa pada masa tu Rasulullah telah mengarahkan sahabat-sahabat yang dizalimi, terseksa ini supaya berhijrah buat kali pertama ke bumi Habsyah. Tuan-tuan pun tahu sejarah mengapa Rasulullah minta sebahagian sahabat yang dizalimi ini berhijrah ke Habsyah, cari perlindungan di bawah naungan Raja An-Najasyi. Jadi bila dia dengar macam mana helah dia buat, dia terik dia punya penjaga tu sampai dia terlepas. Dia boleh terlepas dan dia bersekali dengan sahabat-sahabat yang nak berhijrah tu. Jadi pilah dia ke bumi Habsyah, duduk di sana. Dan bila dia kembali semula, itulah keadaan yang Rasulullah dan sahabat lain tengok Mus'ab. Amat-amat menyedihkan. Memanglah Rasulullah menangis, memanglah sahabat menangis, sebab Mus'ab hak mereka kenal dulu ni, hak duduk depan ni tak sama langsung. Jadi itulah nak abang bercerita tentang Mus'ab lebih kurang. Dan dia adalah wira medan Uhud. Umur dia tak panjang. Umur dia tak panjang. Dia terkorban, mati syahid waktu perang Uhud. Tapi zaman hidup dia, dialah duta pertama, delegasi pertama yang dihantar oleh Rasulullah ke bumi Madinah sebelum Nabi hijrah. Kan waktu kita tahu fasa dakwah Nabi ada dua. Satu, dakwah secara sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. 3 tahun sembunyi. Masuk tahun keempat, Allah bagi keizinan. Rasulullah pun berdakwahlah kepada orang di Mekah. Sampai satu tahap Rasulullah nak melebarkan sayap dakwah. Poin paling penting, perkara paling besar di Mekah adalah Kaabah. Setiap tahun orang luar daripada Mekah akan datang mengunjungi Kaabah. Jadi Rasulullah ambil peluang orang-orang yang datang ni dakwahkan Islam. Pi cerita tak terima, pi cerita tolak, pi cerita tak terima. Ada satu kumpulan yang menerima, iaitu dari bumi Yasrib. Sebelum hijrah nama dia Yasrib, diketuai oleh As'ad bin Zurarah dengan sahabat-sahabat dia. Mereka terima Islam. Mereka janji dengan Nabi, mereka kalau datang lagi tahun depan, mereka akan bawa lebih ramai sahabat-sahabat. Mereka akan sebarkan apa yang mereka terima daripada Nabi ini kepada ahli keluarga mereka di Madinah. Jadi mereka mari pula tahun seterusnya dengan jumlah yang lebih ramai. Tapi bila mereka nak pulang, mereka kata, wahai Rasulullah, lambat pula kami nak temui kamu.
Bila pula agak-agak nak jumpa Nabi? Haji tahun depan lah. Setahun lama. Boleh tak kami minta salah seorang sahabat kamu tu, kami bawa balik dia? Jadi bila dia datang ke Madinah, dia boleh ajar kami tentang Islam dan sebarkan agama ni kepada penduduk di Madinah. Jadi Nabi pun berkira-kira, agak-agak nak lantik siapa ni? Dia nak seorang sahabat. Nak kira-kira, dapatlah Mus'ab bin Umair.